A'udzu billahi min al-hukmu bisalabi awil ijabi isnaduhum nyantaco isnadu ilaih. Bermula isnad mereka itu hukum dengan salab ataupun hukum dengan ijab. Dan bermula kasat yang mempunyai khitab itu memberi faedah si sami' akan diri hukum, ataupun memberi faedah si sami' akan keadaan mukhbir, orang yang memberi khabar, dengannya hukum itu yang mempunyai ilmu. Maka bermula yang pertama itu faedah, dan bermula yang kedua itu lazimnya faedah di sisi yang mempunyai adhannya akal, di sisi orang yang mempunyai akal, maksudnya di sisi ahli ilmu, kan? Jadi bab bitnya kena pegah tentang pengertian isnad. Jadi isnad puyengkeun isnad ialah dah hukum dengan salab ataupun dah hukum dengan ijab. Ijabnya yang kenyan sebut, salab yang kenyan mampi. Jadi nah hukum yang hukumnya salab ataupun nah hukum yang hukumnya ijab, arti na isnad. Yang berarti kena pegah pengertian isnad. Dan bermula kasat orang yang mempunyai khitab. Khitabnya haba. Ada khitab tujuan yang mempunyai khitab, berarti so tujuan urang pegah, tujuan urang yang pegah habayan itu memberi faedah si sami' akan diri hukum. Nyan tujuan urang pegah sabuh khabar, boleh. Tujuan pegah sabuh khabar ialah untuk memberi faedah si sami' diri hukum. Jadi kena pegah apa? Kena pegah ngak itu boleh sami' hukum ji meno. Yang tujuan. Yang tujuan apa? Tujuan dah pegah. Ataupun tujuan urang pegah ialah keadaan orang yang berkhabar, faedah ibi faedah sami', keadaan urang berkhabar dengannya hukum itu yang mempunyai ilmu. Iji kan tujuan kena berita ke si sami' diri hukumnya pucit. Iji tujuannya faedah haji kena berapa urang yang pegahnya udah puas dayan. Maksud ilung kutupu adayan. Jadi untuk pegah long kutupu adayan, dah pegah bakji supaya iji ngai depu long kutupu adayan. Nyan tujuan yang mempunyai khitab. Khitabnya yang itulah khabar di dua boh. Kiban dua yang pertama kena pegah ke gop yang gop hanai tepu apa? Yang kedua kena bite baik sami' yang bawa jih itu pu ada ya. Fa awalu maka bermula yang pertama. Arti faedah yang pertama yang pertama dah ifadah si sami' akan diri hukum yang faedah akan. Sedangkan yang kedua dah keadaan si mukhbir mempunyai ilmu yang kebenar lazim faedah di sisi yang mempunyai akal, di sisi ahli ini ilmu. Jadi kena berapa? Munyo tujuannya lagi yang pertama, yang berarti tujuannya memberi faedah.
Punya tujuan lagi yang kedua, yang berarti tujuannya lazim dari faedah. Karena lazim wate kita nyok, karena lazim wate dah bukan dah beri faedah diri hukum ke gap pu lazim ji ya mau ji itu pu ngah lazim kah ham mesti long kena pegah titik idam lazim berarti long ku beri faedah ke si samik titiknya didang ya bawa longnya lun tu pu titiknya idam ni kan lazim. Ya, dia ada kedua yang kira lazim faedah. Naik lagi kan. Yang turah habis lebih leh. Aku lulungkan bermula isnad mereka itu. Artinya isnad yang nisbah khabari. Dah isnad na dua, na isnad khabari, na isnad insya'i. Dengan dalil barang yang ada ianya barang pada judul itu mu'arraf yang ditakrifkan dan bermula hukum dengan salab ataupun dengan ijab itu takrif. Kaedah dah. Jadi isnad kena isnaduhum, isnad kan. Nyen posisinya sebagai mu'arraf. Dalam bait yang ditakrifkan. Sedangkan hukmu bisalabi ataupun au ijab nyen takrif. Lagi al-kalamu huwa lafdhu murakabu mufidu bil wad'i. Al-kalamu mu'arraf. Kah? Mu'arraf. Sedangkan lafdhu mufid, lafdhu murakab mufid bil wad'i yang ta'rif. Di sini isnadunya sebagai mu'arraf, hukmu bisalabi au ijab yang ta'rif. Keempat yang kena pegang. Teman maksud isnad inan pu isnad yang jid ke mu'arrafnya. Ya tengah berbicara bait. Isnad yang gepegahnya sebagai mu'arraf kena isnaduhum. Yang isnad pu ba isnad ke khabar mutlak. Jid isnad khabari, jid isnad insya'i. Tapi yang gemaksud inan gai, yang isnad yang jid ke mu'arraf yan isnad khabari. Pada depu dalil ji ada yang dalam judul. Dalam judul ikut babul awalu ahwalu isnadil khabari. Sedangkan permasalahannya itu mengelam judulnya, maka dari judulnya kita pahami maksud isnadnya isnad khabari. Boleh. Yang dalil kan isnad insya'i. Ini bampak nampak. Ini pembahasannya kena itamang dalam judul babul awalu ahwalu isnad khabari. Ahwate berbicara isnad, katinte isnad lagi dalam judul. Ya bankah. Wal muradu al hukmu bi anna nisbata waqi'atun. Dan bermula maksud itu hukum dengan bahawa sesungguhnya nisbah itu yang jatuh ianya nisbah seperti Zaidun qa'imun, ataupun tidak ada ianya nisbah itu sabit dengan yang jatuh seperti Zaidun laisa biqa'im. Ya, kah. Jadi maksud isnad getakrih dengan hukum dengan salab ataupun dengan ijab. Maksudnya isnad itu hukum dengan bahawa sesungguhnya nisbah waqi'ah yang jatuh ianya nisbah lagi Zaidun qa'imun, ataupun nisbah itu tidak ada dengan jatuh lagi Zaidun laisa biqa'im. Nisbah yang jatuh itulah hukum dengan ijab, sedangkan nisbah laisa biwaqi'ah itulah hukum dengan salab. Maka ketika hukum nisbah yang jatuh ataupun nisbah yang hana jatuh, inan berarti karena hukum dengan salab ataupun dengan ijab sama dengan berarti inan kana isnad.
Yan. Kengkah. Wala mukhalafah dan hana jenis mukhalafah. Hana jenis berlawanan antara ini ta'rif dan antara barang yang telah lalu ianya barang. Bahkan karena pelihara makna huna pada di sini dan karena pelihara lafaz hunaka pada di sana. Kejut pelihara makna dan pelihara lafaz karena bahawa sesungguhnya khabar itu ada ianya khabar itu ma'qul yang diakalkan dan ada ianya khabar itu yang dilafadzkan. Maka menyumenan, maka bermula dua buah ta'rif itu sabit dengan dua buah i'tibar. Ya, kah? Jadi di sini karena dua buah ta'rif. Ta'rif daripada isnad menyodilikut zammu kalimatin ila ukhra hingga habis. Kemudian ke ta'rif lam yang guken dengan isnad ialah hukmu bisalab au ijab. Nyan dua buah ta'rif tersebut nyan la mukhalafah, hana jenis berlawanan antara ini ta'rif. Dah ta'rif hukmu bisalab au ijab ngan ma taqaddama ta'rif yang kalalu ialah zammu kalimatin ila ukhra hingga habis nyan hana berlawanan dua buah ta'rifnya. Kejut hana berlawanan limura'ah makna huna karena pelihara makna pada di sini. Kejut ta'rif isnad ngan hukmu bisalab au ijab nyan memandang kepada makna isnad. Kejut dilikut pada di sana ta'rif isnad ngan dammu kalimatin memandang kepada lafaz karena kalimat nyan lafaz. Teman pakan sabah kalian ke makna, sabah kalian ke lafaz. Karena bahawa sesungguhnya khabar. Itu ada ianya khabar itu ma'qul dan ada ianya khabar itu malfud. Dah khabar ma'qul tengku. Lagi yang dalam akai getanya. Zaidun qa'imun. Dalam akai getanya. Menggambar Zaidun qa'imun. Nyan khabar. Tapi khabarnya ma'qul. Maka munyo ta'rif ngendammu kalimatin hanaita meng khabar ma'qul cuman khabar malfud. Maka karena khabar na yang ma'qul, khabar na yang malfud lagi takkan langsung Zaidun qaimun, maka karena na dua macam khabar ta'rif lah isnad dengan dua macam. Awate ta'rif isnad dengan hukmu bisalab au ijab itameng lah khabar ma'qul dalam ta'rif isnad. Yan ban. Fa ta'rifani bil i'tibarani, maka bermula dua buah ta'rif tersebut, dua buah ta'rif isnad nyan itu sabit dengan dua buah i'tibar. Maknanya ta'rif yang pertama i'tibar kalian ke makna, ta'rif yang kedua nyan memandang kepada lafaz. Yang banduanya hana berlawanan. Kaleh kainan lanjut ju. Wa qauluhu dan bermulakannya tengku wa qasdu hingga akhir bait yang kedua. Karena dalam bait wa qasdu zil khitabi hingga akhir bait yang kedua hingga akhir bait inda zawil adhan. Itu bermula maksud dengan zil khitab. Karena zil khitab yang mempunyai khitab. Itu mukhbir. Jadi maksud zil khitab mukhbir, orang yang mengkhabar. Jadi siman yang mengkhabar. Nyan maksud zil khitab. Maka waktu tabu makna qasdu zil khitab bermula tujuan si mukhbir itu memberi faedah si same akan diri hukum. Yang menandabuh makna bait. Karena maksud zil khitab ialah mukhbir. Cuman mukhbir kiban, mukhbir secara mutlak artinya mukhbir alladzi huwa yang bermula dia, artinya alladzi
bermula dianya si mukhbir itu sabit dengan tujuan ikhbar dan i'lam. Ya. Kan tip-tip si mukhbir. Karena terkadang-kadang adalah maksud si mukhbir itu pudahir da'if. Contoh seumpama Rabbi inni, bahawa wahai Tuhanku, bahawa sesungguhnya aku itu lemahlah tulang minni daripadaku. Ya, ini lah. Jadi dilikut tujuan daripada si mukhbir nyana dua. Na memberi faedah hukum, na sabah tu memberi faedah kena pegah si mukhbirnya na ilmu dengannya hukum. Nyan dua buah faedah yan. Dua buah faedah yan. Keempat, dua buah faedah tujuan si mukhbir. Mukhbir yang kiban. Mukhbir allazi yang tujuan si mukhbir tersebut dengannya khabar. Tujuannya ialah ikhbar. Ya, tujuan si mukhbir tersebut kena ikhbarnya khabar. Tujuan si mukhbir tersebut kena i'lamnya khabar. Nyan baru faedah dua bohyan. Moha kan tip-tip si mukhbir. Kan atas nama si mukhbir dipegah saboh-saboh khabar yang tidak terlepas dari dua buah faedah yang kan menan. Pusit si mukhbir yang tujuan daripada khabar dia ialah untuk ikhbar dan i'lam. Yang baru tidak terlepas dari dua buah faedah dia tiga. Pakan tengku hanjit tip-tip si mukhbir. Karena terkadang-kadang adalah maksud si mukhbir itu pudahir da'if. Karena terkadang-kadang untuk maksud tujuan daripada si mukhbir ipegah saboh-saboh khabar ialah untuk pudahjih da'if. Contoh seumpama Rabbi ini, wahai Tuhanku, bahawa sesungguhnya aku lemah tulang minni daripadaku. Yang tujuan si mukhbir pegah habarnya kan kena ikhbar. Kan kena i'lam. Karena Allah Ta'ala ada hanai pegah kedua. Tujuan daripada kun Rabbi inni wahanala admu minni nyan ialah tujuan si mukhbir untuk puduh jihnya hamba yang dhaif. Ya. Ataupun terkadang-kadang adalah maksud si mukhbir ialah tahadzun, puduh, gundah. Ataupun tahassur juga sama makna atau tafsir puduh gundah. Zamai katen teh. Seumpama Rabbi wahai Tuhanku bahawa sesungguhnya aku pulahi akannya akan yang inung. Jadi pegah yang bahasa pegah. Pegah ba Allah Taala yang bukan kasat kena ikhbar, kan kasat kena i'lam karena Allah Taala kagutu puah ada hanagi pegah. Teman pucit kasat si mukhbir pegah Rabbi inni wada'tuha untha. Yang tujuan si mukhbir ialah kena pedih kegundahan karena anak yang ipelahirkan anak agam. Yang mana keinginan genyan ialah ngajit khadam Baitul Muqaddis. Sedangkan munyo anak inang hana patut bagi demikian sehingga narasa gundah. Pakan maksud si mukhbir di sinan ialah pudahir da'if. Sabah tu ialah puduh gundah. Pakan han maksud di sinan ialah bi faedah diri hukum. Karena Maula Subhanahu wa Ta'ala itu yang alim dengan faedah dan itu yang alim dengan lazimnya faedah bak dua buah khabar. Dan dua buah khabar, Rabbi inni wa anal admu minni. Allah Ta'ala gutupu faedah khabarnya ada hanai pegah.
Mbak saboh tu Rabbi inni wada'tuha. Ada hanai pegah li si mukhbir. Allah Ta'ala juga gutu puah faedah khabar tersebut. Juga lazimnya faedah Allah Ta'ala ni tepu. Maka maksud si mukhbir kelah ibi faedah diri hukum. Juga kan ibi faedah lazimnya. Bukan lazimnya faedah. Pusid maksud di sinan ialah pelahir dhaif si mukhbir. Saboh tu ialah pelahir gundah. Kak, ini leh. Kah. Artinya bermula kasat si mukhbir. Ini kesimpulan je. Artinya bermula kasat si mukhbir dengan khabarnya si mukhbir itu salah saboh dua boh perkara. Adakala hukum. Maksud hukum inan memberi faedah hukum. Artinya pemakna hukum nisbah antara dua boh taraf yang dihukumkan dengannya nisbah. Contoh seperti kun engkau Zaidun qaimun bagi siman yang tidak mengetahui ia nyaman akan dengnya zid. Ataupun keadaannya man itu yang alim dengannya deng zid seperti kun engkau akannya demikian bagi si alim dengannya bagi si alim dengannya deng zid dimanfaatkan takun karena kasat i'lamnya seseorang dengan bahawa karena kasat i'lam nyaman dengan bahawa sesungguhnya engkau itu alim dengan demikian dengnya zid. Kah. Jadi kasat si mukhbir dengan khabarnya si mukhbir nyan tetap salah sabuh dua buh urusannya. Nyo mukhbir kait dilikutkan mukhbir secara mutlak kali. Dah adakala hukum beri faedah hukum ke isame. Ya sabuh. Maksud hukum nisbah sebut mahmul bagi maudhu'. Nisbah antara dua buh taraf. Dah dua buh taraf maudhu' dan maudhu' sabuh taraf. Mahmul sabuh taraf yang terhukumkan dengannya nisbah tersebut mahmul ba maudhu'. Ibi faedah khabar inan ialah ibi faedah hukum inan ke kasat si mukhbir. Pajan nyan kasat, pajan hukumnya jid ketujuan si mukhbir. Ya ban. Bak contoh kun engkau Zaidun qaimun, andai kata ucapan tersebut bagi siman yang tidak mengetahui ia nyaman akan dengnya Zaid. Ikun Zaidun qaimun yang khabar. Zaidun qaimun tersebut munyo diucapkan Zaidun qaimun yang kurang yang memang hanya itu pu siditnyo didang, itu pu ngentanyo ucapkan tersebut, maka Zaidun qaimun tujuan si mukhbir kun haba Zaidun qaimun ialah memberi faedah hukum. Hukum memberi faedah nisbah antara dua buah tarafnya. Ya, kah? Ataupun keadaan nyaman itu yang alim dengan Yazid. Ataupun kemenan siman takun Zaidun qaimun ke urang si memang itu pun si Zaidnya idang. Seperti kun engkau akan demikian bagi si alim. Kun engkau akannya demikian Zaidun qaimun bagi urang yang alim dengannya deng Zaid. Urangnya cit kai debu yang bawa nama sifat qiyam bak si Zaid. Takun Zaidun qaimun hal keadaan kasat takunnya kena berita keman tersebut yang bahawa engkau si mukhbir orang yang alim dengan deng Zaid. Nya tujuan kedua. Kena berapa? Pegah Zaidun qaimun ke orang yang memang cit kai tepu si Zaid nyan musifat ngendang. Nya tujuan si mukhbir ialah kena berita ke si same
Engkemanyan si same yang bahwa si mukhbirnya itu pun si nyan deng. Ban. Maka bekna di ikun lego. Kupu kayak pegah hilung kawai kudu pu. Yang berarti hanabi lo ibu ilmu mani. Nah tujuan mukhbir selain ibi faedah hukum. Dah faedah yang lain ialah ibi faedah kena pegah si mukhbirnya alim dengan demikian hukum. Kah? Wayu sama dan dinamakan akan yang pertama akan faedah khabar. Jadi munyo tujuannya balik dan dinamakan akan yang pertama dah. Munyo yang dikasatkan dengan khabar ialah memberi faedah hukum. Kan yang pertama, yang gepunan faedah khabar. Ikasat lesi mukhbir ngan dikasat lesi mukhbir dengan khabar tersebut ngan memberi faedah hukum. Yang dinamakan faedah hukum tersebut ialah faedah khabar. Pakan gepunan faedah khabar. Pakan gepunan faedah khabar. Karena bahwasanya daripada sya'annya khabar itu bahwa dituntut. Karena bahwa sesungguhnya daripada sya'annya khabar, itu bahwa dituntut faedahkan akannya hukum tersebut daripada khabar. Karena yang sya'annya khabar bahwa dituntut faedahkan hukumnya daripada khabar. Jadi hukum yang didengar oleh si sami'an yang didapat tacok faedah melalui khabar yang cit daripada sya'an khabar. Sekalipun dituntut faedahkan akannya hukum tersebut daripada selain khabar. Dah hukum sebut qiyam ba'sidin. Mungkin juga tacok faedah tersebut bukan melalui khabar dah, melalui musyahadah. Cik. Wasani dan bermula yang kedua. Dah yang kedua. Yang kedua, tujuan si mukhbir dengan khabar ialah kena pengiklam si sami' yang bahawa si mukhbirnya alim dengan demikian. Yang gepunan atau yang keduanya lazim faedah. Ketujuan yang lagian gepunan lazim faedah. Ketujuan yang pertama gepunan faedah khabar. Ketujuan yang kedua yang gepunan lazim faedah, yang gepunan lazimnya faedah. Yang kedua benar kena berita ke si sami' yang bahawa si mukhbirnya alim. Kejut gepunan lazim atau yang keduanya. Karena bahawa sesungguhnya hal dan sya'an. Kapan-kapan ibi faedah hukum. Nampak lah? Kapan-kapan ibi faedah hukum. Niscaya memberi faedah lah bahawa sesungguhnya si mukhbir itu alim dengan demikian hukum. Ya bukan? Karena pajan-pajan menteng khabarnya ibi faedah hukum, yang berarti dibi faedah yang bahawa si mukhbirnya alim. Adi lazim. Kembali. Si mukhbirnya alim dengannya hukum, nyanjit ke lazim. Daripada munyo khabarnya ibi faedah hukum. Adi ibi faedah hukum nyan maldum lazim awate ka ibi faedah hukum pu lazim ji si mukhbirnya alim dengan demikian hukum. Ya, ban. Walaysa kullama dan tidak adalah kapan-kapan ibi faedah lah bahawa sesungguhnya si mukhbir alim dengan hukum. Kah? Niscaya memberi faedah ianya demikian akan diri hukum. Jadi awate khabarnya bertujuan ibi faedah si mukhbirnya alim
nyan hana mulazimi ibi faedah hukum. Maka hana gepunan khabarnya ibi faedah hukum yang sebagai lazim. Tapi ketika khabarnya ibi faedah kepada bahawa sesungguhnya si mukhbirnya alim dengannya hukum, gepunalah yang lazim dari faedah. Yang faedah je dah. Faedahnya ialah memberitahu si sami' akan diri hukum. Kah. Li jawazi pakan awate ibi faedah mukhbirnya alim hana pasti ibi faedah diri hukum. Karena boleh bahawa adalah hukum itu maklum segolam ikhbar. Karena boleh. Hukumnya segolam tapu khabar lesi sami' kehidupu. Maka munyo segolam tapu khabar lesi sami' ka maklum dengan hukum. Maka yang ibi faedah le khabar tersebut cuman si mukhbirnya alim dengannya hukum. Hana ibi faedah khabar tersebut akan diri hukum. Yan ban. Kah. Kama taqaddama sebagaimana barang yang telah lalu ia barang ilikut. Ya, kayak ni leh. Ya, ban. Lagi takun Zaidun qaimun. Segohlom takun Zaidun qaimun, segohlom si mukhbir dikun Zaidun qaimun, si sami' cik hidupu. Nyan pun tujuan dari khabar tersebut, tujuannya ialah kena pegah si mukhbir itu pun si zidnya hidung. Na lazim ahwate ibi faedah si mukhbirnya alim dengannya berarti melazimi ke ibi faedah diri hukum hana lazim. Karena bak surah saya si sami' kawai itu pun diri hukum. Ban. Kah. Kah lah bawah. Kah, tamulum. Qala wa rubbama berkata ianya musannif. Dan terkadang-kadang ditempatkan pada tempat si jahil akan si mukhatab jika ada ianya si mukhatab itu tiada yang beramal. Contoh seperti kamu bagi si alim yang mempunyai lalo, berarti kena perah alim yang lalo, pun demankan kamu bermula zikir itu kunci bagi pintu hadarah yang sebuah keadaan yang terus untuk li urung yang tamang kepada puakan ilahiyah nyukuan dek. Jadi puakan perah lambitnya terkadang-kadang tujuan daripada si mukhbir kan dua bohyan. Kan ibi faedah diri hukum, kan kena pegah haji alim dengannya hukum, pucit cuman kena tempat urang si mukhatab, kena tempatkan si mukhatab yang si mukhatab nyan hana beramal, kena tempatkan haji bak tempat urang jahil. Haji urang alim cuman hana beramal, tapi ipegah habayan kena puduk si alim nyan bak tempat du urang jahil nyan tujuan. Ya. Contoh seperti kamu bagi orang yang alim yang lalu. Orang alim tapi lalu daripada beramal. Hana beramal pun bermula zikir. Itu kunci bagi pintu hadarah. Nyan haba zikir. Kunci bagi pintu hadarah. Nyan khabar. Yang tujuannya kena tempatkan si alim nyan buat tempat jahil. Ban. Kah. Aku lulungkan. Terkadang-kadang ditempatkan akan si mukhatab yang alim dengan faedah khabar dan dengan lazimnya faedah khabar ataupun dengan salah satu keduanya faedah khabar
dan lazimnya faedah khabar pada ho dan tempatkan si mukhatab yang alimyan pada tempat si jahil. Contoh seperti kun engkau bagi orang yang meninggalkan salah, padahal bermula dianya orang yang meninggalkan salah, itu yang mengiktikad ianya orang yang meninggalkan salah akan wajibnya salah. Pu teman takun bermula salah itu wajib ianya salah. Teman pakan dan tempatkan si alimnya bak tempat si jahil karena tiada berlakunya si alim di atas mujib, di atas yang menghendaki ilmu. Karena bahawa sesungguhnya si man yang tidak beramal ia nyaman dengan ilmu nyaman, itu bermula dia nyaman yang hana beramal, dan orang yang jahil itu sama. Ke mana? Jadi mungkin terkadang-kadang si mukhatab yang alim dengan faedah khabar, alim dengan lazimnya khabar, itu pun je. Faedah khabar itu pun ada ahna terpegah. Lazim dari faedah khabarnya pun itu pun ada ahna terpegah. Bandua itu pun. Ataupun ke itu pun bandua. Salah sama. Faedah khabar itu pun ataupun yang itu pun ke faedah khabar. Lazim dari faedah khabarnya yang itu pun. Yang pokok je alim. Terkadang-kadang si mukhbirnya menempatkan si mukhatab yang alimnya bak tempat orang jahil. Yang tujuan pegah habayan pun dua si alimnya bak tempat dua orang jahil. Contoh seperti kun engkau bagi orang yang meninggalkan salah, orang yang hana sembahyang, orang yang tinggal sembahyang, yang mana orang tersebut diiktikad sembahyangnya wajib. Kita tengok ya, hai na wajib sembahyang wajib. Jadi nak iktikad bak urungan sembahyangnya wajib. Takkan bak urungan, hai bermula sembahyang itu wajib. Faedah khabar nyan cit kai tu pu le si mukhatab. Hai jih madang diiktikad wajib sembahyang. Katentem nyo diiktikad wajib sembahyang, faedah khabarnya jih itu pu. Kah cuman kepucit ipegah as-salatu wajibatun kurungan kalau memang cik kai depu tujuannya ialah menempatkan si mukhatab tersebut bak tempat dua orang jahil. Ya ban. Kan? Kah li adam pakan getempatkan si mukhatab yang alimnya bak tempat dua orang jahil karena tiada berlakunya si alimnya di atas yang menghendaki ilmu. Karena yang dikehendaki le ilmu hana baji. Ilmu na baji. Yang dilake le ilmu hana baji. Karena bahwa sesungguhnya si man yang hana beramal ia nyaman dengan ilmu nyaman, itu bermula dia nyaman dan bermula urungnya itu sama. Orang yang hana muamai dengan ilme, na ilme hana muamai, nyan urung nyan ngan urung jahil sama. Ya, karena sama maka getempatkan si alim yang hana muamayan bak tempat urung jahil. Kamu? Kata boh. Waka qaulina dan seperti kun kamu. Contoh kedua. Seperti kan kamu bagi si alim yang lalai ianya si alim daripada zikir Allah Ta'ala beserta ilmunya si alim dengan bahawa sesungguhnya zikir itu wasilah kepada hadarat yang disebutkan. Pun teman kan kamu bagi si alim bermula zikir itu kunci bagi pintu hadarat. Artinya makna hadarat ilahiyah dan makna ilahiyah ketuhanan. Wal muradu dan bermula maksud. Dan bermula maksud. Itu sabit. Dengan hadarat. Dan diibaratkan untuknya hadarat. Dengan hadarat kudus. Wahya dan bermula dianya hadarat itu satu keadaan. Keadaan alati. Apabila sampai kepadanya keadaan oleh orang yang salih, engkau orang yang suluk, saya dinamakan akannya si salih, akan arif, dan akan yang sampai, akan bahwa. Akan bahwa,
Ada ianya si salik itu sabit pada satu keadaan yang tidak melihat padanya yang tidak melihat ianya salik pada yang keadaan kecuali Maula Subhanahu wa Ta'ala. Itu lagi yang fana daripada akwan-akwan ada yang wujud lagi yang menghadap dengan hatinya si salik kepada Rahman lagi yang tetap. Ianya salik akan barang yang geberi akannya barang oleh Maulana Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya si salik daripada rahasia-rahasia makrifah. Wala syakka dan hana jenis ragu bahawa sesungguhnya wasilah kepada ini keadaan itu zikir Maula Subhanahu wa Ta'ala. Maula yang Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ban. Kah. Gimana ya? Keun kamu orang yang alim, orang yang alim lalu dari zikir, dia hanya menzikir, orang alim tapi hantam menzikir beserta ilmunya si alim, orang alimnya dia buat dengan bahawa zikirnya jid kewasilah kepada hadirat. Itu buah. Ngandikir terus kepada hadirat. Adik zikirnya jid kerenyun untuk terus ke hadirat. Itu buah. Mana yang pembuat? Hana yang pembuat. Ya. Takkanlah ke orang alim tersebut, hai, bermula zikir, nyan kunci bagi bab hadirat, pintu hadirat. Nyan khabar. Ban. Nah, itu pun je, itu pun. Teman kepuah cita pegah kalau memang kau itu pun. Tujuan pegah ialah tempatkan si alim yang bak tempat si jahil. Artinya makna hadarat ilahiyah dan bermula maksud itu sabit dengan hadarat dan keibarat untuknya hadarat tindak ungkapan untuknya hadarat kudus. Teman pun hadaratnya. Hanya kau berbicara masalah sufi kan? Masalah tasawuf. Wahya dan bermula dengan hadarat itu sabuh keadaan. Hadaratnya sabuh keadaan yang keadaannya apabila liurung suluknya terus bak keadaannya gepunan urungnya urung arif, urung makrifah, gepunan urungnya urung wasil, urung yang katruh. Teman teh keadaannya bahawa ada ianya si salik pada keadaan yang hanai kalian ia si salik bak keadaannya kecuali Maulana Subhanahu wa Ta'ala. Maula Subhanahu wa Ta'ala. Katruh urang yang bak sabuh keadaan yang hanadeh iji selain Allah. Yang deh tak Allah. Pemantang yang kalian yang deh Allah. Hanadeh le buat hamba. Mandum deh buat nyan buat Allah. Nyan muyo katruk bak keadaannya berarti katruk bak hadarat. Nyan ban. Keempat. Fanian lagi yang fana itu lagi yang fana daripada akwan. Fana dari akwan dari ata-ata yang wujudnya. Ban. Nampak lah. Hana deh ata-ata yang wujudnya yang deh tak Allah. Yang deh tak Allah yang berarti katruk bahadarat. Lagi hatinya menghadap kepada Rahman. Hamu paling kepada Rahman. Lagi yang dia tetap ianya si salik tersebut akan barang yang akan diberi oleh Maula Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya daripada rahasia-rahasia makrifah. Jadi antara ilmu makrifah tersebut ipu tetap iban makna tetap hanai buat ada hari yang kah wala syakka dan hana jenis ragu bahawa sesungguhnya wasilah kepada ini keadaan teh keadaan hadarat keadaan ngatruh kepada hadarat nyan hana ragu wasilah untuk truh bak keadaannya renyun untuk truh kepada keadaannya ialah zikru Maula Subhanahu wa Ta'ala zikir
yang hana ragu. Kam nyoba beom zikir nyan hantru kepada hadarat. Maka baik pegah ndro arif. Qala musannifu fi syarhihi. Berkata oleh musannif dalam syarahnya musannif. Punikeun bermula maksud daripada misal yang kagak sebutkan pada bait itu penggemar penuntut ilmu pada tamang dalam hadarat yang memutus oleh mereka itu penuntut ilmu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kah? Penuntut ilmu alladhi, orang yang memutus alladhi, yang melezat-lezat oleh mereka itu dengan ibadah Tuhan mereka itu. Yang pun kena perah. Jadi oleh musannif dalam cara agaknya kena perah. Yang maksud gepegat contoh dengan puakun zikru miftah li babil hadrah. Yang tujuan contohnya geba. Amdeh kan cik geba contoh dengan daidun qaimun. Yang tujuan bangun contohnya ialah kena pegalak penuntut ilmu ngan igitamang dalam hadarat. Bergalak itamang dalam jalan urung sufi. Hadarat. Mungqati'ina yang memutus oleh mereka itu ikoh kepada halikoh kepada Allah. Arti dikoh ubena selain Allah, dikoh menuju kepada Allah. Bukoh fana daripada selain Allah. Hana dihbut yang kan buat Allah. Mungqati'ina alladhi yang taladdud mereka itu dengan ibadah Tuhan mereka itu. Karena munyuka merasa taladdud dengan ibadah mereka itu, yang berarti kamu mungqati'ina. Kejat kita hana merasa lezat dengan ibadah. Merasa ibadah itu menjadi beban. Karena kita hana takoh lom. Hana takoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiban hana takoh manteng legetanyo buat manteng dih buat hamba walaupun ba-abah kadang buat ubena buat Allah galom takoh lom kepada Allah Ta'ala. Wahum dan bermula mereka itu. Ya, mereka itu yang kaikoh kepada Allah Ta'ala. Boleh. Nyan mereka itu padanya dunia, itu yang nikmat mereka itu dengan barang yang datang dari mereka itu daripada makrifah. Jadi makrifah yang dalam hati orang yang menikmat yang dalamnya. Terasa nikmat dalam dunia. Dan juga merasa nikmat dalam dunia dengan barang yang nampak bagi mereka itu daripada sifat jalal dan jamal. Sifat Allah Ta'ala yang bak orang merasanya nikmat dalam dunia. Yang dalam dunia, yang dalam akhirat. Dan pada sabit pada akhirat itu lebih bahagia dan lebih afdal. Lebih daripada yang di dunia. Lebih bahagia ketimbang bahagia ini dunia. Wa tahdhir. Yang tahbak targhib. Dan bermula maksud daripada misal yang disebutkan dalam bait itu. Pujiuhnya penuntut ilmu daripada lalai. Jadi tujuan gepugat contoh dengan zikru miftah libab hadarah. Tujuan kena puji penuntut ilmunya daripada lalai. Baik lalai daripada zikir. Sebab zikirnya pintu hadarah. Sebab zikirnya kunci untuk buka pintu hadarat. Lalai alati yang ipu putuh ruang kebanyakan daripada penuntut ilmu. Kiban maksud ipu putuh di pemundarat kebanyakan penuntut ilmunya habanya majad. Dan tersumbatlah mata mereka itu. Dengan laluan jid mata-mata mereka penuntut ilmu tutup.
Jadi gayu ngena geba contohnya tujuan geknya baiklah lo. Hatta sehingga mewaham oleh mereka itu penuntut ilmu bahawa sesungguhnya ilmu itu maksud dengan zat. Sehingga munyoka tutup mata mereka itu diwaham li penuntut ilmu. Ilmu ialah maksud dengan zat. Ilmunya maksud utama. Padahal kon. Dan tidak ada dianya. Tidak bermula dianya. Ilmu itu yang dituntutkan kecuali bagi beramal. Jadi ilmunya cuman jalan untuk beramal. Berarti maksud tapi bukan maksud bizat. Yang maksud utama ialah amal. Ilmunya maksud tapi maksud dengan wasitah perantaraan untuk teruk ke maksud bizat. Cuman menyomat katutup mata hati ruh diwaham li penuntut ilmulah maksud dengan zat sehingga mendikir hanali kejit sibuk temu beut, sibuk beut, sibuk mulang, sibuk mentalaah. Mudikir mulai juga hamrumpa. Sibuk bukan karena diwaham beji ilmu maksud bizat padahal nyangkan. Kah. Pakan pakan ilmunya kelah. Pakan ilmunya dituntutkan karena hanasah ianya amal kecuali dengannya ilmu. Amalnya hanasah miana ilmu. Maka ilmunya juga dituntutkan maksud. Cuman kan maksud bizat. Maka hendak dipuji oleh penuntut ilmu daripada lalai. Tibek lalai dari mendikir. Berarti dengan gebah contohnya bejit pengingat ke penuntut ilmu. Apalagi bajamunnya. Dan hendak mengambil ianya penuntut ilmu akan bahagiannya penuntut ilmu daripada wirid-wirid. Daripada mulainya wirid hingga nihayah. Penghabisannya wirid dengan kadar barang yang tidak dipubimbang ianya barang akannya penuntut ilmu daripada ilmu. Jadi penuntut ilmu hendaknya mengambil satu bahagian daripada wirid. Benar wirid, baik kosong tak. Benar wirid daripada awal hingga akhir. Jadi katintena tarikah. Teman dum toh di wirid dengku dum kadar kira-kira han dipubimbang menuntut ilmu. Baik sampai nanti kalau lom zikirnya kencit. Ukuran han dipegaduh gutanya daripada ilmu. Kibanjara ilmu berhasil gutanya tertuntut. Buat bumerempak. Semua buat berhasil. Zikir berhasil. Cuman munyo gara-gara mendikirnya jit ke hanali buat hanali semua buat. Yang enggak salah. Jadi mida bahagian pukul dicok sabuh bahagian zikir ukuran hanajit ke cidra dalam menuntut ilmu. Ya, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ianya Allah akan malam dan akan uruk akan bergantian. Jadi malam urum ganto-ganto. Malam ganto urum ganto malam. Bagi siman yang man itu mengiradah ia nyaman akan bahawa menzikir ia nyaman ataupun mengiradah ia nyaman akan syukur. Jadi siman yang nak iradah ni menzikir, siman nak iradah ni syukur, nya Allah Taala nak jadikan malam dan urunya bergantian. Ham rumpuk menzikir uruh na malam, ham rumpuk menzikir malam na uruh takkan na wate. Nyamban. Kah faman da'ama maka bermula siman yang mendakwa ia nyaman akan bahawa sesungguhnya wirid-wirid sekalipun sedikit ianya wirid itu diperbimbang ianya wirid
akannya ilmu. Nyan tu niscaya maka bermula demikian waham itu sabit daripada hiasan syaitan. Jadi menyona waham bagi penuntut ilmu. Nyo menyota mudikir hamurempok tak ibut. Nyo menyota mudikir hamurempok tak semumbut. Hamurempok tak mulang. Nyan menyona waham yang lagian-lagian. Kah? Dak pun bacut dan mudikir jid hamurempok menuntut ilmu. Nyan merupakan kadihias li syaitan pikiran kita yo. Nyan syaitan sedang bermain. Cuma kadang kata hana sadar. Yang syaitan tengah dihias li kita nyo. Nampak le? Tengah ipudih jalan menuju neraka padahal jalannya jurang. Ipudih le syaitan jalan yang jalannya tantang menuju syurga padahal jalannya penuh dengan kejurangan. Dihias le syaitan. Baik kamdikir. Kamdikir hamrempok kamulang. Hamrempok ka ibut. Hamrempok ka semubut. Dan sebagainya. Dan menyuna waham lagian daripada tanda-tanda tardi. Tardinya hamrum jiuh dari rahmat. Hana merumpuk rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang jadi tanda. Menyukana waham lagian laulai tayo. Nyom-nyom mendikir hamrumpuk ibu sebagainya. Nyan. Kah? Nyan waham nyan. Jid ketanda iji hana rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan daripada tanda lom khadlan. Khadlan yan lawan daripada pertolongan. Jid ketanda iji hana merempuk pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ya, ban. Kajian nah. Wallahu a'lam bishawab.